Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang penghasilan tenaga elektrik daripada sumber tenaga lestari ataupun sering kali kita panggil daripada sumber yang boleh diperbaharui. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber tenaga lestari? Di sini terdapat 5 sumber tenaga lestari yang boleh kita gunakan untuk menjana tenaga elektrik. Dan pada video kali ini, cikgu hanya akan menerangkan sumber yang boleh diperbarui iaitu daripada sumber air. Selain daripada sumber air, kita ada juga sumber angin, sumber suria atau cahaya, sumber ombak dan biojisim. Jana kuasa yang menggunakan sumber air kita kenali sebagai jana kuasa hidroelektrik. Ini adalah contoh-contoh gambar jana kuasa hidroelektrik di mana kebiasaannya jana kuasa hidroelektrik di Malaysia kita akan bina empangan untuk menahan air. Okey. Bertujuan untuk mewujudkan tenaga keupayaan supaya air yang mengalir, aliran air tersebut lebih laju ataupun lebih deras. Ini adalah sungai. Kita menjana tenaga elektrik menggunakan aliran sungai. Cuma bezanya empangan dengan aliran sungai agak perlahan berbanding dengan empangan. Bila aliran air yang perlahan, maka jumlah tenaga elektrik yang dihasilkan juga adalah kecil. Berbeza dengan empangan yang mempunyai aliran arus yang deras, laju. Okey, ini adalah binaan asas bagi sebuah jana kuasa hidroelektrik, di mana hidroelektrik dia masih lagi menggunakan aruhan keelektromagnetan untuk menjana tenaga elektrik. Apakah yang dimaksudkan dengan kearuhan elektromagnet? Di mana telah cikgu maklumkan pada kelas sebelum ini, tenaga elektrik akan dihasilkan apabila berlakunya pemotongan medan magnet oleh pengalir. Jika itu berlaku, maka akan terhasillah tenaga elektrik. Ini adalah binaan asas bagi sebuah jana kuasa hidroelektrik yang kebiasaannya dalam peperiksaan akan keluar pada bahagian A, di mana murid-murid dikehendaki melabelkan ataupun menamakan nombor-nombor yang tertera di sini. Okey, kita pergi pada yang pertama. Pertama adalah empangan, di mana tujuan empangan ini dibuat untuk menakung air, untuk menahan air daripada terus mengalir supaya paras air kita dapat kawal, dapat tinggikan paras air, di mana apabila paras air meningkat, maka tenaga keupayaan dalam air akan meningkat dan seterusnya akan mewujudkan aliran arus yang tinggi. Kedua adalah kesan daripada empangan, maka terhasillah takungan air. Yang ketiga adalah salur masuk, di mana ada satu saliran air akan pergi kepada turbin untuk memutarkan turbin. Itu maksudnya salur masuk. Dan pada ruangan salur masuk, kita ada satu pintu untuk kita kawal aliran air yang masuk melalui salur masuk. Itu kita panggil pintu kawalan. Yang kelima, kita ada impis air, di mana kalau lihat daripada rajah ini, pada bahagian nombor 5, kita buat macam satu cerun aliran air supaya dapat mewujudkan aliran yang sangat deras. Itu dinamakan impis air. Kemudian yang keenam, yang keenam ini adalah turbin, di mana turbin ini disambung kepada penjana.
Penjana, di dalam penjana ada dua benda yang wajib ada dalam penjana, iaitu yang pertama kita namakan rotor. Yang kedua kita namakan stator. Di mana rotor ini kalau kamu lihat ada banyak segmen. Okay, ini adalah magnet. Di mana kita perlukan magnet untuk mewujudkan medan magnet. Di mana rotor ini akan disambung kepada turbin. Dan seterusnya, rotor ini berada di dalam stator. Stator ini adalah pengalir. Apabila turbin berputar, maka rotor ini juga akan berputar. Maka akan berlakunya pemotongan medan magnet yang seterusnya akan menghasilkan tenaga elektrik yang disalurkan ke nombor 8 yang kita panggil pengubah. Sebab tenaga elektrik yang dihasilkan tidaklah terlalu tinggi, maka kita perlukan pengubah untuk tingkatkan nilai voltan sebelum kita hantar ke talian penghantaran. Okey, kemudian nombor 9, air yang mengalir melalui turbin itu akan dilepaskan. Itu dinamakan salur keluar. Kita ada salur masuk, kita ada salur keluar. Kemudian 10 ini adalah talian kuasa. Yang ke-11 adalah alur limpah, di mana kita nak kawal ketinggian ataupun jumlah takungan air. Bertujuan yang pertama untuk mengelakkan empangan pecah sebab daya yang besar dikenakan air terhadap empangan. Yang kedua untuk mengawal banjir. Dan akhir sekali, saf pusuan. Jika kita tidak ingin menjana tenaga elektrik, so kita ada satu lagi saliran untuk melepaskan air supaya kita dapat kawal paras air dalam empangan. Ini adalah bina asas bagi sebuah hidroelektrik. Di mana kalau lihat pada rajah di sini, air akan mengalir, akan pergi ke turbin. Maka turbin akan berputar. Pada turbin, kalau kamu lihat di sini, dia kata tenaga daripada air terjun memutarkan turbin. Kemudian pada turbin kita ada rotor, kita ada stator. Maka berlakunya pemotongan medan magnet dan terhasillah tenaga elektrik. Ini binaan asas bagi sebuah dana kuasa hidroelektrik. Okey, seterusnya, lihat pada gambar rajah blok. Okay, bagaimana tenaga elektrik dihasilkan? Okay, dasarkan kepada binaan asas ini, diringkaskan ataupun dirumuskan gambar rajah blok supaya mudah untuk kita faham bagaimana tenaga elektrik dihasilkan. Okay, yang pertama, tenaga keupayaan. Blok yang pertama, tenaga keupayaan, di mana air di dalam empangan mewujudkan tenaga keupayaan yang besar. Tenaga keupayaan seperti mana kamu telah belajar dalam mata pelajaran sains, di mana semakin tinggi kedudukan sesuatu objek, maka lebih besar tenaga keupayaan yang dihasilkan. Okay, contohnya, cikgu cuba lukiskan untuk kamu supaya kamu lebih faham apakah yang dimaksudkan dengan tenaga keupayaan. Sebab itulah kenapa kita memerlukan kawasan tanah tinggi untuk membina empangan supaya kedudukan tersebut lebih tinggi. Contohlah, katakan ini permukaan, kamu ada dua objek, katakan, ataupun ada tangki air. Mudah cerita, kamu ada tangki air yang terletak pada tanah. Ni katakan tanah. Kemudian ada satu pipe sini, pipe air. Dengan satu lagi tangki kamu letakkan di atas. Ada pipe air. Ni pipe, kepala pipe. Secara logiknya, air yang keluar daripada pipe, katakan ni pipe 1 dan ini pipe, yang lebih laju adalah pada pipe 1 sebab kedudukan
tangki ini yang tinggi. Okey, tangki ini tinggi. Sebab apa? Tenaga keupayaan, formula dia adalah mgh. M adalah jisim, G adalah graviti dan H adalah ketinggian. Bermaksud makin tinggi kedudukan sesuatu objek, maka tenaga keupayaannya adalah lebih tinggi. Bila tenaga keupayaannya tinggi, contohnya katakan air ini tinggi daripada permukaan tanah, maka wujudnya tekanan tenaga keupayaan yang besar, maka air yang mengalir adalah lebih deras ataupun lebih laju. Lepas tu kami lihat sini, tenaga keupayaan, air lampangan mewujudkan tenaga keupayaan yang besar. Berbeza dengan air ataupun jana kuasa yang menggunakan sungai. So, dia landai, ketinggian dia rendah, maka aliran airnya juga adalah perlahan. Itu blok yang pertama. Okay, blok yang kedua adalah tenaga kinetik. Tenaga kinetik, air yang mengalir. Okay? Air yang mengalir daripada takungan air yang melalui salur masuk. Yang melalui salur masuk. Dinamakan tenaga kinetik. Tenaga kinetik berbeza dengan tenaga mekanikal di mana sesuatu yang bergerak tanpa ada pengantaraan. Itu dinamakan tenaga kinetik. Contohnya aliran air. Tidak ada perantaraan. So, tenaga kinetik. Pergerakan tangan cikgu ni. Okay? Cikgu bergerakkan tangan ini. Ini adalah tenaga kinetik. So, bermaksud air daripada takungan, daripada empangan, okay, dinamakan tenaga keupayaan. Kemudian air yang mengalir melalui salur masuk melalui impis air dinamakan tenaga kinetik. Okay, blok yang ketiga dinamakan tenaga mekanikal. Apabila air tadi memutarkan turbin, so dinamakan tenaga mekanik. Tenaga mekanik bezanya dengan tenaga kinetik. Tenaga mekanik mesti ada pengantaraan ataupun ada bersambung dengan benda-benda yang lain. Contohnya katakan mouse cikgu ni. Okay. Mouse. Okay. Pada roller ini, kalau cikgu gerakkan dia, dia dinamakan tenaga mekanik sebab roller ini bersambung dengan benda-benda yang lain. Itu maksudnya tenaga mekanik. Dan blok yang terakhir adalah tenaga elektrik. Apabila turbin ini berputar, seperti mana yang cikgu tunjukkan di sini, apabila turbin ini berputar, dalam penjana ada rotor dan stator. Rotor adalah medan magnet ataupun magnet kekal yang ada medan magnet dan stator adalah pengalir. Bila dia berputar, maka rotor juga akan berputar, maka akan terhasillah tenaga elektrik. So, ni 4 rajah blok yang kamu boleh gunakan untuk penerangan bagaimana penghasilan tenaga elektrik hidro, jana kuasa elektrik hidro dilakukan. Okey, kalau lihat balik di sini ada 5 kaedah merujuk kepada gambar rajah blok yang dia bagi. Okey, kalau kamu lihat, diulang balik ayat tenaga keupayaan, air disimpan di dalam empangan air mewujudkan tenaga keupayaan. Itu blok yang pertama. Aliran air bertekanan tinggi di dalam empis air akan menghasilkan tenaga kinetik. Itu blok yang kedua. Okay, apabila air bertekanan tinggi disalur ke aci turbin penjana, okay, perubahan tenaga berlaku. Ini adalah tenaga mekanik, blok yang ketiga. Dan rotor apabila penjana ataupun apabila turbin berputar, rotor akan berputar dan memotong, akan berlakunya pemotongan medan magnet. Itu juga dinamakan tenaga mekanikal. Dan hasilnya adalah tenaga elektrik. Okay. Ini biasanya akan keluar dalam soalan bahagian B yang telah pun keluar pada tahun 2018. Tetapi macam mana cikgu sebut, untuk AK, kita tak boleh kata kalau pernah keluar dan dia tak akan keluar lagi. Ini bagaimana penghasilan tenaga elektrik yang menggunakan kaedah
jana kuasa hidroelektrik. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan? Okey, untuk jana kuasa hidroelektrik, untuk di mana yang tempat yang sesuai untuk kita bina. Okey, untuk bina jana kuasa hidroelektrik, dia sesuai tempat yang berair dan kawasan tanah tinggi. Tujuannya untuk menghasilkan tenaga keupayaan yang tinggi supaya aliran air lebih deras. Okey, apa kelebihan dia? Okey, yang pertama, cikgu listkan ni ada 6. Kelebihan yang pertama, bentuk tenaga yang bersih, yang tidak mencemarkan alam sekitar. Maksud dia air bersih, kita gunakan tak mencemarkan alam sekitar. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, boleh dijadikan tempat aktiviti rekreasi seperti berenang, menaiki bot dan memancing. Contohnya empangan kenyir. Selain daripada empangan untuk menjana tenaga elektrik, dia juga dijadikan tempat aktiviti rekreasi. Kemudian boleh dijadikan tempat pelancongan kerana kawasan tersebut di kawasan hutan yang amat cantik dan menarik dan mampu menarik pelancong untuk datang ke tempat tersebut. Yang keempat, kos yang murah kerana sumber air mudah didapati. Kita tak perlu bayar untuk air. Yang kelima, juga boleh dijadikan sebagai tambatan banjir dan juga sebagai sumber air mentah. Dan akhir sekali, boleh dijadikan tempat pembiakan ikan air tawar. Kaki-kaki pancing memang suka pergi empangan sebab di situ ada banyak ikan. Jadi samping kelebihan, ada juga 4 kelemahan yang cikgu boleh nyatakan di sini. Yang pertama, kos pembinaan yang tinggi sebab dia memerlukan kawasan yang luas untuk membina jana kuasa hidroelektrik. Yang kedua, bila memerlukan kawasan yang luas, maka kita terpaksa musnahkan banyak kawasan-kawasan hutan yang akan memberi kesan terhadap ekosistem kita. Yang ketiga, jika berlakunya empangan pecah ataupun pada waktu hujan yang lebat, yang lama, apabila tekanan air terlalu tinggi meningkat menyebabkan empangan pecah dan dia akan menyebabkan banjir satu kawasan, banjir yang besar pada kawasan berdekatan. Akhir sekali, dan jika berlakunya kemarau, maka jana kuasa ini tidak dapat dibuat ataupun berkendali kerana aliran air ataupun takungan air akan menjadi rendah dan aliran air akan menjadi perlahan ataupun langsung tak ada. So, ini adalah kelemahan dan kelebihan jana kuasa hidroelektrik. InsyaAllah, kita akan berjumpa lagi lepas ini untuk sumber yang seterusnya. So, terima kasih kerana menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.